Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Tidak ada satu hari yang kita tidak menempuh jalan raya tanpa lopak ataupun lubang. Jadi hari ini kita nak faham ni lebih lanjut. Secara asasnya kenapa lopak berlaku ataupun jalan berlubang di jalan raya Malaysia ini. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Beliau ialah penyelidik Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia di talian video sekarang ini. Hello, selamat pagi. Doktor boleh dengar saya? Dengar. Okey doktor. Apa khabar? Khabar baik. Doktor, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami. Doktor juga terbabit sebagai ahli gabungan dengan MyROS juga ya? Betul. Ya. Okey, soalan asas ni, di Malaysia ni apakah yang menyebabkan berlakunya jalan berlubang, doktor? Okey, sebab utama jalan berlubang, dia ada dua sebab utama. Satu ialah air, dan satu ialah trafik. Dia start dia bermula daripada air. Bila lubang jalan tu ada lubang kecil tu, air akan serap masuk. Bila dia serap masuk tu, air tu akan masuk ke dalam kita panggil subbase. Subbase ialah lapisan bawah pavement tu. Okay. Bila dia bawa pavement, dia akan melembutkan pavement tu. So, bila siang hari suhu naik tu, dia akan resap, dia akan berlonggar. Okay. Bila dia ulang-ulang tu, pavement tu, permukaan pavement tu dia akan jadi makin lembut. Bila ada banyak kereta ke ataupun kenderaan berat tu atas jalan tu, dia akan berlubang. Ini sebab yang utama. Okey, itu sebabnya lah. Dan sejauh mana jangka hayat sesuatu jalan ataupun lapisan itu apabila dipengaruhi oleh faktor air dan juga trafik ini? Dia memang ada banyak faktor lah. Faktor yang utama tu ialah material yang kita pakai tu. Sebab bukan sama material yang sama yang kita boleh pakai di semua tempat. Macam pavement dekat highway dengan pavement di jalan raya yang biasa tu, dia memang tak sama. Yang satu. Kedua ialah dia bergantung kepada aliran trafik, jenis kenderaan dan dia punya speed. Jika speed berlainan tu dia punya jangka hayat pun tak sama. Yang satu lagi dia ikut dia punya cuaca lah. Jika musim air tu memang senang tu dia akan rosak. Okey, jadi doktor sebutkan banyak faktor dan lain jalan, lain bahan yang digunakan. Dan kita tahu di Malaysia ni satu kenderaan banyak. Maknanya trafik itu memang bertali arus di kebanyakan jalan di Malaysia kerana bilangan kenderaan yang banyak. Kemudian kita di negara yang hujan itu adalah perkara biasa. Sejauh mana bahan yang kita gunakan di jalan raya di Malaysia ini mampu menahan elemen-elemen ini? Okey, dari segi spesifikasi tu, bahan yang kita guna tu sebenarnya dia tak ada masalah. Tapi dari segi dia punya SOP, sama ada dia ikut SOP atau tidak, itu yang kita tak tahulah. Bila mereka buat tidak dengan ikut SOP tu, memang ada banyak masalah. Seperti saya semalam, saya dekat Proton tu, kilang Proton tu, saya nampak ada lubang tu. Saya boleh ingat. Saya rasa kebanyakan pemandu Malaysia tu sampai kita boleh ingat lubang dekat mana. Jika kita selalu guna jalan tu. So saya nampak jalan tu dah tampak. Tapi saya rasa memang bagus. Tapi ini tak akan berkekal. Sebab dia guna cara yang tak sesuai. Dia guna kita panggil co-patch. Co-patch tu ialah dia macam dia sumbat saja. Dia tak ada. So dia cepatlah. Dia buat cepat sebab SOP tu dia senang saja. Dia cepat dia boleh tampak. Tapi berapa lama dia boleh kekal? Kita tak tahu. Biasa dia tak akan kekal lama lah. Ya. Jadi bolehkah kita membuat rumusan bahawa jalan-jalan di Malaysia ni kebanyakannya yang berlopak, berlubang dan selepas ditampal, sebab ada kawasan yang 9 kali ditampal pun masih lagi mengalami situasi sama, maknanya tak ikut SOP? Saya rasa macam tu lah. Sebab bila memanglah jika kita berbanding cold patch dengan hot patch tu, hot patching tu dia mahal. Sebab dia nak panaskan, dia nak lalukan ke benda tu, dia ambil masa panjang. So mungkinlah sebab mungkin dia nak kata minor repair tu, mereka hanya guna cold patch saja tu. Sebenarnya kita ada satu kita panggil pavement management system. Sistem tu kita akan ambil banyak data area trafik, jenis kenderaan dan cuaca sebagainya tu, kita akan dapat tahulah mana tempat perlu ada upgrade maintain. Sama ada yang sistem tu dia memang adakah dia up to date atau tidak tu, itu pun amat penting.
Sistem tu penting sebab dia dapat meningkatkan kita punya kualiti. Dan yang penting tu ialah dia dapat menjimatkan kos. Baik. Kita bukan kata kita pay secara membabi buta. Kita ikut dia punya sistem tu. Sistem tu amat penting lah. Ya, sistem tu dia dan juga SOP-nya kan. Okey, doktor, sebagai pengguna jalan raya yang saya tidak arif tentang bahan yang digunakan untuk buat jalan. Saya tahu jalan tar, jalan bukan tar, jalan tanah merah. Tadi doktor sebutkan lain jalan lebuh raya bahannya berbeza. Kenapa tidak diguna pakai bahan yang boleh dikatakan sama dengan di lebuh raya untuk jalan-jalan, kerana jalan raya biasa pun trafiknya juga tinggi, banyak kenderaan. Okey, satu masalah ialah dia punya speed limit, kelajuan tu. Okey. Lebuh raya tu dia jalan bertaraf tinggi tu, dia tak dapat selalu di maintain tu. So that's why dia punya jalan, dia punya material tu lebih kuat tu. Tapi jika kita nak gunakan bahan yang sama bagi semua jalan di Malaysia tu, amat mahal. Dan tidak sesuai. Okay, tidak sesuai sebab mahal ke ataupun mahal sebab kos lah. Kos tu. Tapi dari segi jangka masa panjang barangkali tidak perlu banyak maintenance yang perlu dilakukan. Dia satu, dia ikut kelajuan. Kedua tu, kita tak berhenti di highway. Tapi kita jam dekat jalan. Bila kita jam tu, berat kereta tu akan membebankan pavement tu. Tapi dekat highway tak sama. So that's why bila kita memandu di highway tu, kita jarang nampak lubang. Betul ke? Sebab memanglah sebab kita ingin bayar. Make commercial tu, mereka ada cost untuk naik taraf tu. So dia memang ada banyak isu yang bukan kita tak dapat buat benda yang sama di jalan-jalan biasa. Okey, baik, banyak cabarannya juga pada masa yang sama. Doktor lebih menjurus kepada penekanan pematuhan SOP dalam pembinaan atau penerapan jalan itu sendiri, ya doktor ya. Baik, doktor, terima kasih banyak atas perkongsian. Sama-sama. Ya, itu dia Dr. Profesor Mahdia Dr. Lau Teck Hua, penyidik Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia. Jadi ada SOP-nya, ada spesifikasi dan juga sistem untuk memastikan jalan itu baik dan sesuai untuk dilaksanakan di jalan tertentu, bukan hanya pukul rata saja ya. Jadi ini perkara harus kita perhalusi juga.